Ya. Jadi Datuk Seri, apakah sebenarnya dorongan atau kunci kepada lonjakan prestasi pelaburan di Perak yang dilihat cukup memberansangkan ketika ini? Okey, terima kasih. Dia sewaktu saya pertama kali menjadi Menteri Besar, saya masuk jabat Menteri Besar pada 11 hari bulan Disember 2020. Setelah mengangkat sumpah pada 10 Disember 2020. Pada waktu itu kita sedang dilanda COVID gelombang kedua, di mana kita masih lagi dibelenggu, kita dikurung dengan PKP, dengan PKPD. Jadi kelihatan rakyat sangat tertekan, ekonomi kita pun jatuh, perniagaan merosot akibat PKP. Jadi kita buat bancian, kita dapati sekurang-kurangnya 53,000 orang kehilangan pekerjaan Di negeri Perak. di negeri Perak. Bukan saja kerana Perak itu PKP. PKP di tempat lain, kalau dia dulu bekerja di kilang di Johor contohnya, akibat PKP kilang tutup, dia balik kampung. So dia terdaftar sebagai penganggur di Perak. Jadi kita banci ada lebih kurang 53,000 orang yang menganggur akibat PKP, dan juga oleh kerana PKP itu telah menyebabkan perniagaan juga ditutup. Pasar malam ditutup, bazar ditutup, food court ditutup. Jadi lebih kurang 80,000 orang lagi usahawan, peniaga pasar malam yang terkesan, dan mereka juga hilang pendapatan, hilang punca pencarian. Jadi oleh kerana berlaku begitu, sudah tentu akibatnya kerajaan negeri juga akan hilang punca pendapatan. Kita turun padang melihat bagaimana rakyat negeri Perak pada waktu itu hidup dalam keadaan yang sangat tertekan, derita. Jadi kita buat keputusan dalam corak exco, kita buat keputusan kita mesti mencari jalan untuk membangunkan semula negeri Perak. Maksudnya bila kita bangunkan balik negeri, kita kena beri balik peluang pekerjaan kepada orang yang hilang pekerjaan, kena bagi balik peluang perniagaan kepada orang yang hilang perniagaan. Jadi saya minta Institut Darul Ridwan, IDR, untuk buat kajian. Sebelum kita come out dengan kita punya cadangan nak buat apa, kita turun padang. Pada waktu itu kita mengadakan sesi libat urus dengan semua lapisan masyarakat. Kita ada program mesra, iaitu Menteri Besar bersama rakyat. Kita turun ke bawah, kita buat sesi town hall, kita buat dialog, kita ambil maklumat, orang ramai boleh bercakap apa saja dia nak cakap. Sebab hasil percakapan itu kita jadikan dia sebagai catatan kita untuk kita perhalusi. Ya. Kerana yang kita nak bangun ini sebuah negeri, ia tak boleh datang semata-mata daripada Menteri Besar atau pada pemimpin exco saja. Kerana kita kena lihat juga apa sebenarnya kehendak orang ramai di bawah sana. Jadi setelah dibuat sesi lebat urus, 118 sesi lebat urus dibuat. Akhirnya IDR datang dengan idea apa yang kita panggil Plan Perak Sejahtera 2030, iaitu pelan pembangunan ataupun kebangkitan semula negeri Perak sehingga tahun 2030. Jadi kita panggil Pelan Perak Sejahtera 2030 dengan harapan kita nak memakmurkan negeri Perak supaya rakyat mendapat kesejahteraan. Jadi kita dah melancarkan Pelan Perak Sejahtera 2030 ni pada 16 Jun 2022. Maknanya ada 6 bulan itu kita telah turun dan kita telah highlightkan, kita berkempen memaklumkan ini adalah hasrat negeri Perak dan kita nak buka seluas-luasnya peluang pelaburan kepada pelabur-pelabur domestik ataupun pelabur daripada luar negara. Jadi apa yang kita buat, saya katakan, oleh kerana kita ramai orang yang menganggur, bermakna kita kena membuka perusahaan, kita kena buka industri supaya ramai pelabur datang, banyak kilang dibuka, orang ramai akan mendapat pendapatan. Bila rakyat ada pendapatan tetap kerana dia kerja di kilang dan sebagainya, jadi dengan pendapatan tetap itu dia boleh berbelanja.
Bila dia berbelanja, bermakna yang jual nasi lemak, yang jual kek, yang jual maruku, yang jual kacang putih, termasuk gedung-gedung perniagaan pun akan mendapat nikmat daripada pendapatan tetap yang diperolehi oleh rakyat negeri Perak bila dia ada peluang pekerjaan. Jadi di antara perkara yang kena dibuat ialah kita kena membangunkan negeri dengan membangunkan pusat-pusat industri yang baru supaya pelabur-pelabur datang dan mereka melabur, mereka membuka perusahaan, membuka kilang. Jadi kita mulakannya pada waktu itu dengan Proton City di Tanjung Malim. Sebab pada waktu itu Proton Jili yang sedang beroperasi di Shah Alam telah membuat keputusan mereka nak memindahkan keseluruhan operasi dia daripada Shah Alam pergi ke Proton City. Sebab Proton City ini sudah lama kita berikan tanah kepada dia untuk dibangunkan. Jadi tahun lepas dia dah memulakannya. Maka mengambil kesempatan itu kita beri gambaran kepada masyarakat kita dengan perpindahan 10,000 orang pekerja Proton Jili daripada Shah Alam ke Tanjung Malim. Dia akan mengakibatkan pertambahan penduduk sekurang-kurangnya 50,000. Ya, dengan mengambil kira seorang pekerja dengan pasangannya, isteri, dan sekurang-kurangnya satu keluarga ada 3 anak. Itu akan mencapai sekurang-kurangnya 50,000. Dengan 50,000 orang penduduk baru di Tanjung Malim, atau lebih tepat di daerah Mualim, apa impak dia? Sekolah kena tambah, gedung-gedung perniagaan kena naik, pasar malam berpeluang, orang jual burger pun ni, kedai basikal akan naik, kedai motosikal akan naik, finance akan naik. Jadi itu memberi ruang pembangunan bagi daerah Mualim itu sendiri. Not only daerah Mualim, dia akan melimpah pergi ke Tapah, hatta ke Kampar. Sebab of course tidak tertampung dengan 10,000 itu, bermakna kita kena ada 10,000 buah rumah. 10,000 keluarga, 10,000 buah rumah. Sudah tentu rumah sewa dan sebagainya bukan saja di Tanjung Malim, tapi akan pergi juga melimpah ke Bido, pergi melimpah ke Sungkai, pergi melimpah ke Tapah sampai ke Kampar.